Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Bertemu kembali dalam episod yang baru. Saya Cikgu Siva akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Tema pertama, ekonomi dan kerajaan, penunjuk ekonomi, inflasi. Pelajar-pelajar sekalian, kalau anda masih ingat apa yang telah kita pelajari dalam subtopik yang sebelum ini, iaitu dipanggil indeks harga pengguna, adalah saling kaitan dengan unit yang akan kita pelajari pada hari ini. Kerana indeks harga pengguna merupakan salah satu unit yang digunakan dalam mengukur tahap inflasi. Di mana indeks harga pengguna berlaku peningkatan, maka ia akan mempengaruhi inflasi. Mari kita lihat huraian seterusnya untuk subtopik kali ini. Di antara penunjuk-penunjuk ekonomi yang telah anda pelajari iaitu indeks harga pengguna, akan difokuskan pula dalam inflasi, iaitu subtopik yang kedua berkaitan dengan penunjuk ekonomi. Dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dari satu tahun dengan tahun yang lain. Kenaikan ini kemungkinan secara nilai yang besar ataupun kecil bergantung kepada tahap dan keadaan ekonomi tersebut. Secara purata, kadar inflasi naik di antara 2 hingga 3% dikatakan normal dan dalam tahap terkawal. Sebagai contoh, kadar inflasi pada tahap 3% membawa maksud bahawa perbelanjaan purata individu ke atas barangan dan servis telah meningkat pada kadar 3% sepanjang tempoh tersebut. Nilai ini mungkin naik ataupun turun tahun berikut bergantung kepada faktor-faktor ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, dengan definisi itu tadi, sudah pasti anda mempunyai sedikit maklumat apa yang dimaksudkan dengan inflasi. Sudah pasti inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi ataupun dalam subtopik yang pernah kita pelajari yang dipanggil externality, iaitu satu keadaan ekonomi yang menyebabkan berlaku peningkatan harga pada sesuatu barang, di mana peningkatan ini bergantung kepada sejauh mana tahap peningkatan itu berlaku. Sudah pasti, seperti yang telah cikgu bincangkan, di antara 2 hingga 3% merupakan satu lumrah ataupun biasa disebabkan berlaku peningkatan harga dari segi kos ataupun berlaku peningkatan disebabkan faktor-faktor lain. Tetapi, peningkatan yang mendadak dalam peratusan yang terlalu tinggi merupakan satu ancaman kepada ekonomi kerana kenaikan harga barang telah anda pelajari di tingkatan 4 boleh menyebabkan kuasa beli menurun. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang inflasi, mari kita lihat huraian seterusnya. Tahap inflasi. Inflasi sederhana bermaksud berlaku apabila proses kenaikan harga yang sederhana tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, kurang dari 4% setahun, yang dipanggil tahap normal. Inflasi merayap berlaku apabila kadar kenaikan tingkat harga yang lambat di antara 2 hingga 3% setahun. Hyperinflasi berlaku apabila proses kenaikan harga berlaku sangat cepat di antara 50 hingga 60%. Selalunya berlaku pada musim peperangan ataupun huru-hara dalam sesebuah negara. Inilah situasi yang mungkin boleh menyebabkan berlaku hyperinflasi. Dan tahap inflasi yang seterusnya dipanggil stagflasi, iaitu keadaan pengangguran dan inflasi berlaku secara serentak dengan kadar yang tinggi. Di antara tahap-tahap inflasi yang mungkin boleh berlaku dalam sesebuah negara. Pelajar-pelajar sekalian, begitulah jenis tahap inflasi yang berlaku dari aspek inflasi, iaitu terdapat 4 jenis tahap: sederhana, merayap, hyperinflasi ataupun stagflasi. Bergantung kepada keadaan ekonomi dan situasi kemungkinan yang mungkin boleh berlaku dalam sesebuah negara. Tetapi,
Secara umumnya, inflasi sederhana dan merayap merupakan di antara contoh jenis inflasi yang sering berlaku dalam sesebuah negara. Sekarang, mari kita lihat huraian seterusnya. Pelajar-pelajar sekalian, sebagai bukti apa yang dimaksudkan dengan inflasi, cikgu telah dapatkan satu perangkaan dari Jabatan Perangkaan Malaysia bagaimanakah kadar inflasi yang berlaku di Malaysia sekitar tahun 2015, iaitu di antara April hingga Ogos. Berdasarkan kepada carta ataupun jadual perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia, dapatlah kita simpulkan berlaku peningkatan inflasi bukan dalam kadar mendadak tetapi dalam kadar sederhana, iaitu April menunjukkan 0.9%. Peratusan ini meningkat menjadi 1.8 dan meningkat lagi menjadi 2.1 pada bulan Jun. Peratusan ini terus meningkat menjadi 2.5 dan 3.3 pada bulan Ogos. Maka, peningkatan ini dapatlah disimpulkan bahawa inflasi mungkin berlaku dalam kadar yang biasa ataupun normal kerana anda melihat peratusan yang berlaku peningkatan tidaklah begitu besar. Seperti yang cikgu bincangkan tadi, inflasi sederhana ataupun inflasi merayap selalunya berlaku pada kadar kenaikan tingkat harga yang lambat, iaitu di antara 2 hingga 3%. So, peratusan ini merujuk kepada perbezaan di antara April dan Mei, Jun, Julai dan Ogos. Maka di sini dapatlah anda memahami bagaimanakah inflasi dapat diukur dalam sesebuah negara. Pelajar-pelajar sekalian, telah cikgu huraikan bagaimanakah tahap inflasi, definisi dan contoh ataupun bukti yang kukuh bagaimanakah inflasi dalam negara kita sebagai contoh tahun 2015. Sekarang, cikgu akan huraikan dengan lebih mendalam apakah jenis-jenis inflasi yang mungkin boleh berlaku. Mari kita lihat huraian seterusnya. Berdasarkan kepada carta yang ditayangkan, jenis inflasi dapat dikategorikan kepada 3 jenis. Inflasi tolakan kos, inflasi import dan inflasi tarikan permintaan adalah di antara jenis-jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku apabila permintaan agregat meningkat melebihi keupayaan ekonomi untuk menghasilkan barangan pada masa ekonomi negara apabila berada pada tingkat guna tenaga penuh. Pada masa ini, firma sukar menambahkan tingkat pengeluaran bagi memenuhi permintaan yang tinggi. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang dihuraikan permintaan ataupun inflasi tarikan permintaan anda telah pun pelajari dalam tingkatan 4, di mana apabila permintaan melebihi penawaran, maka ia merujuk kepada inflasi tarikan permintaan, di mana firma ataupun dalam konteks ini kita mempelajari negara dari ekonomi tidak mampu atau menampung permintaan yang wujud kerana permintaan melebihi daripada penawaran yang ada. Maka di sini adalah contoh keadaan inflasi tarikan permintaan berlaku. Seperti yang cikgu huraikan tadi, firma sukar untuk menambahkan tingkat pengeluaran bagi memenuhi permintaan yang terlalu tinggi. Inilah situasi bagaimana inflasi permintaan akan berlaku. Melihat kepada punca kenapa berlaku inflasi tarikan permintaan, dapatlah disimpulkan kerana peningkatan tingkat pendapatan pengguna, peningkatan penawaran wang, peningkatan perbelanjaan kerajaan dan peningkatan pelaburan. Ini adalah di antara sebab-sebab kenapa berlaku tarikan permintaan. Sebagai kesimpulan, anda boleh kaitkan di antara keempat-empat punca ini, semuanya adalah merujuk kepada kemampuan pengguna. Kerana pendapatan merujuk kepada perbelanjaan. Perbelanjaan merujuk kepada penawaran wang. Maka inilah disebabkan berlaku peningkatan permintaan. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada sebab yang berlaku peningkatan ataupun tarikan permintaan, cikgu ingin terangkan bagaimanakah boleh dihuraikan ataupun dibuktikan dengan menggunakan kelok permintaan dan penawaran, iaitu AD dan AS. Maka huraian ini penting bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimanakah konsep tarikan permintaan boleh menjurus kepada kenaikan harga.
Mari kita lihat carta tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada carta yang dilihat adalah berlaku keseimbangan pasaran iaitu di antara ADO dan ASO, di mana keseimbangan ekonomi berlaku di sini, di mana keseimbangan ini merujuk kepada PO, harga asal, dan YO, iaitu tingkat pengeluaran pada YO. Maka, peningkatan tingkat pendapatan pengguna sebagai salah satu contoh apa yang telah cikgu bincangkan tadi sebagai punca, cikgu ingin menerangkan menggunakan satu punca sahaja untuk menggunakan bagaimanakah peningkatan pendapatan pengguna boleh menyebabkan inflasi. Maka, walaupun menggunakan punca-punca yang telah cikgu bincangkan tadi seperti pendapatan pengguna, penawaran wang, perbelanjaan kerajaan ataupun pelaburan, merujuk kepada kelok yang sama. Maka, cikgu menggunakan satu contoh iaitu peningkatan tingkat pendapatan pengguna. Maka sudah pasti, apabila berlaku peningkatan pengguna, kuasa beli pengguna akan meningkat. Maka, peningkatan kuasa beli sudah pasti pengguna akan meningkatkan perbelanjaan. Peningkatan perbelanjaan sudah pasti akan mempengaruhi kelok AD iaitu permintaan. Maka apa yang akan berlaku? AD akan beranjak ataupun beralih ke kanan, iaitu dari AD kosong kepada AD 1. Maka tanpa perubahan AS kosong, peralihan AD ke kanan menyebabkan titik keseimbangan beralih yang menyebabkan kelok permintaan keseluruhannya meningkat dan kelok akan beralih ke kanan daripada AD kosong kepada AD 1. Kesannya anda akan dapat lihat di sini PO meningkat menjadi P1. Maksudnya berlaku peningkatan harga walaupun peningkatan yang berlaku di sini iaitu keluaran YO Y1. Apa yang disimpulkan di sini? Tanpa berlaku peningkatan penawaran, apabila berlaku peningkatan permintaan, ini akan membawa lebihan permintaan, iaitu sudah pasti berlaku kenaikan harga. Inilah yang dapat disimpulkan punca dan juga definisi. Jenis inflasi yang kedua, inflasi import. Peningkatan harga barang di luar negara boleh menyebabkan berlaku inflasi jenis ini. Jika banyak mengimport barangan dan perkhidmatan dari negara luar, maka jika harga import ini meningkat, ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara. Ini kerana barang yang diimport telah mengalami kenaikan harga barang, maka pengeluar sudah pasti akan menjual pada harga yang lebih tinggi bagi mendapatkan keuntungan. Bagi memberikan pemahaman, mari kita lihat contoh jadual yang cikgu sediakan. Katakan pada tahun 2012, harga barang yang diimport adalah RM100. Maka dengan menambah margin keuntungan ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil profit margin, seorang pengeluar di dalam negara kita akan menjual pada harga 200 dengan andaian margin ataupun profit keuntungan yang ingin diperolehi oleh pengeluar tersebut adalah RM100. Maka harga jualan dalam negara dijual pada 200 kerana 100 adalah kos harga import dan 100 lagi adalah margin keuntungan yang dimahu ataupun yang diperlukan oleh seorang pengeluar. Katakan pada tahun 2013 berlaku inflasi di negara yang diimport. Maka pengeluar di negara yang import akan menjual barang tersebut dengan nilai yang lebih mahal. Contohnya pada harga 200. Dengan andaian pengeluar ataupun penjual dalam negara mahu memastikan bahawa margin keuntungannya adalah sama, iaitu RM100 dikekalkan. Di sini, apa yang berlaku adalah 100 margin keuntungan dicampur dengan harga import 200, maka harga barang yang dijual dalam negara pada tahun 2013 meningkat kerana menjadi 300. Maka di sini dapatlah anda lihat ataupun disimpulkan peningkatan harga bukan yang berlaku dalam negara, tetapi disebabkan harga barang import telah meningkat. Apabila harga barang import telah meningkat, maka harga jualan dalam negara
turut meningkat. Pelajar-pelajar sekalian, dengan carta itu tadi sudah pasti anda memahami bagaimanakah berlaku peningkatan harga bukan sahaja disebabkan permintaan tetapi juga disebabkan apabila barangan import mengalami peningkatan. Ini satu situasi yang sukar dikawal kerana inflasi yang berlaku dalam negara sudah pasti kerajaan boleh mengawal. Tetapi bagaimanakah kita boleh mengawal sekiranya berlaku inflasi di luar negara? Kerana itulah, sekerajaan menggalakkan untuk masyarakat tempatan menggunakan barangan tempatan. Ini kerana jika negara tersebut mengalami inflasi, sudah pasti ia juga menjejaskan dalam negara kerana barang yang dijual dalam nilai yang tinggi. Kalau kebergantungan terlalu tinggi pada barangan import, ia memberi kesan yang besar kepada dalam negara kerana kita terpaksa bergantung sepenuhnya barangan import. Penurunan kadar pertukaran wang dalam negara boleh juga dipengaruhi. Ini kerana penurunan nilai menyebabkan pembayaran yang banyak perlu dibuat. Maka, bagi hal ini, harga akan dinaikkan juga. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang MYR Malaysian Ringgit ataupun Ringgit Malaysia dengan JPY Japanese Yen jatuh, bermakna semakin banyak ringgit diperlukan untuk membeli satu Japanese Yen. Kerana di sini nilai wang kita telah jatuh. Maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mendapatkan sejumlah barangan dan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang dimaksudkan dengan huraian seterusnya itu tadi? Peningkatan dalam harga import memang akan boleh menyebabkan berlaku peningkatan dalam harga barang yang dijual dalam negara. Tetapi, kadar pertukaran asing turut mempengaruhi barang yang diimport. Ini kerana nilai wang jatuh, katakan nilai Malaysia telah jatuh, maka kita perlu membayar dengan lebih banyak wang untuk membeli barangan yang sama. Ini kerana nilai mata wang Malaysia telah jatuh berbanding dengan negara yang dibandingkan. Sebagai contoh yang telah cikgu berikan tadi, Japanese Yen. Maka, penurunan nilai mata wang turut mempengaruhi harga barang import. Maka itu adalah dua situasi yang menyebabkan berlaku peningkatan ataupun jenis inflasi import. Jenis inflasi yang ketiga, inflasi tolakan kos. Kos di sini merujuk kepada kos bagi faktor-faktor pengeluaran seperti sewa, upah dan faedah. Kos ini merupakan beban tanggungan bagi pengeluar dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Maka, peningkatan dalam mana-mana kos akan berlaku peningkatan dalam kos pengeluaran kepada pengeluar. Maka, pengeluar perlu memindahkan kepada pengguna bagi memastikan motif keuntungan dicapai. Sekaligus tingkat harga umum barang di pasaran akan meningkat. Pelajar-pelajar sekalian, berbeza dengan jenis inflasi yang telah cikgu bincangkan tadi iaitu inflasi import dan juga inflasi tarikan permintaan. Inflasi tolakan kos turut menyebabkan berlaku inflasi. Ini kerana kos merupakan satu aspek yang paling penting dalam berlaku peningkatan harga atau penurunan harga. Dengan kata lain, dalam menentukan harga sesuatu barang, kos merupakan asas bagi menunjukkan sama ada harga barang itu. Maka sekiranya berlaku peningkatan dari segi kos, sudah pasti sebagai seorang pengeluar akan memindahkan kos tersebut pada barang tersebut. Dengan kata lain, kos RM2 meningkat kepada RM3. Sudah pasti pengeluar tidak akan meletakkan harga yang sama. Kerana jika meletakkan harga yang sama, ia akan membebankan seorang pengeluar. Maka apa yang akan berlaku? Harga barang akan dinaikkan. Di situ itulah dapat kita lihat bagaimanakah inflasi sesuatu barang itu berlaku. Di antara ketiga-tiga inflasi inilah yang paling lumrah berlaku pada masa kini. Bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam, cikgu menggunakan sekali lagi kelok AD dan AS bagi memberikan pemahaman bagaimanakah kos boleh menyebabkan berlaku dan juga kos boleh menyebabkan harga barang meningkat. Mari kita lihat huraian seterusnya. Berdasarkan kepada carta yang anda lihat sekarang pelajar-pelajar,
Seperti biasa, ia merujuk kepada bagaimana harga umum dan keluaran negara benar dalam sesebuah negara. Persilangan di antara AD dan AS adalah merujuk kepada titik persilangan asas, iaitu AD dan AS1, di mana anda akan melihat E1. Di sini, harganya adalah P1 dan kelok keluaran negara merujuk kepada Y1. Berdasarkan kepada raja di atas, tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing adalah P1 dan Y1, di mana AS1 dan AD1 pada titik E1 ataupun dipanggil keseimbangan. Apa yang berlaku di sini? Apabila peningkatan kos telah pun kita pelajari, kos akan menyebabkan kelok penawaran berubah. Di sini sudah pasti AD tidak akan berubah, tetapi AS akan berubah. Kenaikan kos menyebabkan kos penawaran agregat ataupun kelok penawaran agregat akan beralih ke kiri yang dapat ditunjukkan dari AS1 kepada AS2. Kesannya, tingkat harga umum naik daripada P1 kepada P2. Perubahan daripada AS1 dapat dilihat kesan keluaran menurun daripada Y1 kepada Y2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Sebagai kata kunci dari carta ini, dapatlah kita simpulkan peningkatan kos membawa penurunan penawaran membawa peningkatan harga dan juga penurunan dari segi keluaran. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu huraikan bagaimanakah 3 jenis inflasi yang boleh mempengaruhi tahap inflasi. Walaupun kita tahu terdapat pelbagai jenis tahap, jenis inflasi sangat mempengaruhi tahap tersebut. Di mana 3 jenis inflasi yang anda lihat sekarang adalah di antara rumusan jenis inflasi yang mungkin boleh berlaku, iaitu inflasi import, inflasi tarikan permintaan dan inflasi tolakan kos. Kata kunci inflasi diimport adalah disebabkan harga barang meningkat dari negara yang diimport. Inflasi tarikan permintaan, kata kunci di sini adalah disebabkan berlaku permintaan melebihi penawaran. Dan kata kunci untuk inflasi tolakan kos adalah kerana berlaku peningkatan dari segi kos pengeluaran. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk episod berkaitan dengan inflasi. Mari kita lihat contoh soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan. Baru-baru ini, kerajaan Malaysia telah mengeluarkan dasar upah minimum kepada sektor perkilangan. Dengan ini, pekerja-pekerja yang berpendapatan bawah paras minimum akan menerima upah yang lebih tinggi. Berdasarkan petikan tersebut, apakah jenis inflasi yang mungkin boleh berlaku? Pelajar-pelajar sekalian, kata kunci untuk soalan ini adalah dasar upah minimum diperkenalkan. Pengenalan dasar upah minimum bermaksud sekiranya sesebuah firma membayar di bawah paras dasar upah minimum, kini mereka terpaksa membayar upah yang lebih tinggi. Upah merujuk kepada salah satu jenis kos dalam pengeluaran. Sudah pasti jawapannya adalah berkaitan dengan inflasi tolakan kos kerana ia membincangkan tentang berlaku berinflasi kos. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk subtopik kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada subtopik yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.